Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif. Assalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. La tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa minhum, dan setengah daripada mereka itu puak-puak yang sesat. Nah, itu cara gapo kat puak sesat ni ustaz. Ni. Kena caralah supaya kita ni benar-benar tidak termasuk benar-benar kenal lelaki, kena perempuan. Kayak gitu. Baru benar-benar kita kenal lelaki. Kalau kita hanya kenal lelaki itu di lelaki, oh mari maknyah kat kita kata retino lah dia nya. Nah, nak kenal perempuan benar-benar kena lawan dia itu. Sintani wasaba'ina finnar. 72 lagi itu diheret masuk ke api neraka. Maka sebab tu Rasul hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa satu tu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawabnya tidak dengan satu jawapan, banyak. Riwayat ni jawab begini, riwayat ni jawab begini. Nah, dalam Tabrani Nabi jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riwayat lain kata nama tu yang gelar kau orang. Nah, ni puak sengkola lah, macam-macamnya bergelar dah sini. Tak jadi sesat dengan sebab bergelar tu. Jadi sesat tu kalau betul-betul orang panggil inti daripada nama yang diberi tu ditatbik, dilaksana. Itu. Bukan kerana nama dah. Iman dan aqaid ahli sunnah wal jamaah, kita kena pula pegang ahli sunnah wal jamaah. Itu. Kata dia hari ini wa minhum, dan setengah daripada mereka itu. Minhum ay min firqatid dhalah, puak-puak yang sesat, ialah man qala bil hululi walittihad, ataupun Isa tu ialah sifat ilmu Tuhan yang casak dalam tubuh makhluk. Seperti kita ambil kapas tu, kita masuk dalam air tu kan, ia resak tisu ke apa dah ni, kita buh air, ia resak. Tuhan tu boleh meresap dalam tubuh makhluk seperti air dia. Habis tak ada apa dah ni. Tak semaya bed dah ya. Nak semaya gapo muka dia Tuhan dah. Ada kan ni ustaz dalam masyarakat kita? Buat apa tak adanya? Kita duduk masjid seorang ni barangkali tak jumpa lah jenis lagu tu dah tu. Tapi kalau kita pergi kok kapur-kapur, ada. Orang panggil mengaji ilmu isi kononnya, ilmu isi. Ilmu makrifat dia panggil. Tak ni. Nak kenal Tuhan sekena-kenanya. Lagu mana kenal Tuhan sekena-kena? Siapa mengaku diri Tuhan? Dalam YouTube ada satu ajaran mempergunakan nama untuk kenali. Dia buat buku banyak ni, cetak buku diterbit. Allah nyanyalah. Lah ni cicik untuk kenali nama Ustaz Luqman. Ustaz Luqman kalau tak silap duk jaga di pondok untuk kenali tu. Dia keluar statement dah. Buku ni tak ada kaitan langsung dengan ajaran untuk kenali hak sebenar. Tak ada. Karut guna nama untuk kenali. Hamba dengar dalam YouTube ni pasal kereta. Dia kata ni untuk guru duk bawa ajaran ni ramai pengikut dia. Ribu nah kalau Malaysia ni. Ribu nah. Dia kata Tuhan ni tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Di mana Tuhan?
atas dak, bawah dak, depan dak, belakang pun tidak, kanan pun tidak, kiri pun tidak. Di mana? Ni di tengah ni. Tengah ni dah tu Oh, parah dah. Tu tengok. Ni iktikad ni. Lagu mana boleh di tengah tu? Seorang tu apabila dia tu beribadat kuat mujahadah, nak kenal diri, makrifat diri ni, sehingga sampai satu martabat Tuhan ni meresap dalam tubuh dia. Tika meresap sebelah tu boleh jadi dia tu masih lagi hamba dengan Tuhan tu bercampur lagi. Siapa total meresap, jadilah dia dengan Tuhan menunggal, menyatu. Tak ada Tuhan, tak ada hamba ketika tu. Sudahlah. Tak ada taklif syarak, tak ada. Hak tengok lagu ni nak kafir dah lah weh. Kafir ni. Siapa mereka ni? Hak tengok lagu ni. Wahum, dan bermula mereka itu barang siapa mereka tadi tu. Siapa mereka tu? Jahalatul mutasawwifati. Orang-orang bodoh yang berpura-pura ahli tasawuf. Mutasawwifah dia panggil. Pura-pura ahli tasawuf. Pura-pura sufi. Padahal ahli sufi, imam-imam sufi yang muktabar, seumpama Imam Junaid Baghdadi, Imam Al-Ghazali, semuanya bari'um minhum, berlepas diri daripada i'tikad seperti ini. Lepas tu ada dalam kitab-kitab tu lagu mana Ustaz? Ada wali-wali seumpama apa tu, Abu Mansur Al-Hallaq. Tu lagu mana tu Ustaz? Itu bukan mereka bercakap dalam sedar, kena beza tu. Itu mereka tu memang tenggelam akal, fana dalam istilah ilmu tasawufnya, fana sampai pada makam binasa pada pandangan mata hatinya, maujud selain daripada Allah. Maka mereka tu memandang dalam mata batin hati mereka tu yang wujud, sebenar-benar wujud hanya Allah. Karena wujud kita ni wujud yang diadakan oleh Allah. Allah mujid. Kita maujud ni kerana Allahnya mujid. Kita ada ni kerana Allah yang mengada. Bukan bahasa zati, bukan bahasa hakiki kita tu bahasa begitu ada sedia, bukan. Maka dalam pandang mata batin mereka, bila kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka ni ahli tasawuf ni banyak duduk ucap la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah ni kalimah yang menghipung segala orang panggil aqaidul iman, yang kita i'tikad pada hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Untuk kena mengaji ilmu tauhid lah tu. Wa yantawi fi kilmatil islami maqad madha min sairil ahkami fa aktsiran min zikriha bil adabi tarqa bi hadza zikri a'la rutabi. Kata siapa? Kata Imam Ahmad Ad-Dardiri. Ya tahu, wa yantawi fi kilmatil islami, meliputilah di dalam kelimah Islam. Mana kelimah Islam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah Islam. Apa kalimah Islam? Yani kalimah yang dengan dia tu syaratun li ijra'il ahkamil islamiyah ad-dunyawiyah. Syarat bagi nak memperjalankan hukum Islam bangsa dunia ni di atas orang yang kafir asli. Mana orang kafir asli ni apabila dia mengucap dua kalimah syahadat, ketika tu barulah orang panggil dihukumkan dia tu Islam. Mana apa? Boleh berurusan katawarusi, seperti berwaris-warisan, berpusaka mempusakai, wattanakuhi, bernikah kahwin, wassalati khalfihi, dan semaya belakang dia, wassalati alaihi, semaya jenazah dia kalau dia mati, waddafni fi maqabiril muslimin, tanam dia di perkuburan Islam kalau dia mati. Sebab dia ada mengucap dua kalimah syahadat tadi, iaitu kalimah Islam. Meliputi makna dia tu di dalam kalimah Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, maqad madha min sairil ahkami, apa yang telah lalu dibahas di dalam ilmu akidah, hukum-hukum yang berhubung kait dengan hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan, hukum kerasulan, hukum sifat kerasulan, dan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ulima minad dini bid darurah,
hukum agama yang diketahui hijaan agama tersebut daripada perkara yang mudah. Semaya 5 waktu wajib, tutup aurat wajib, zina ni haram, puasa bulan Ramadan wajib, kayak gitu. Tu semua tu diakui. Makna dia tu terliput dia tu. Jadi sebab tu orang nak masuk Islam tu cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Cukup. Tak perlu dia kata saya menerima dalam hati saya semaya 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, zakat bila cukup haul dan nisab wajib, pergi ke Mekah menunaikan haji apabila berkemampuan wajib, tutup aurat wajib, taat pada Allah Rasul wajib. Banyaklah kalau gitu. Sehari semalam tak habis lagi nak masuk Islam ni. Cukup dengan 2 kalimah ni seumpama dia mengaku semua hukum yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila besar 2 kalimah ni, fa'akthiran min zikriha bil adabi. Perbanyak olehmu berzikir la ilaha illallah dengan menjaga adab. Adab qabla zikri, adab fi zikri, adab ba'da zikri. Itu semua tu dalam ilmu tasawuf dah diajarnya. Kalau kamu benar-benar jaga adab dan memperbanyak la ilaha illallah, fa aksiran min zikriha bil adabi tarqa bi hadza zikri a'la rutabi. Naik martabat kamu tu pada setinggi-tinggi martabat. Tu dah. Jadi orang-orang sufi hak sebenar-benar ni apabila dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam pandang mata batin dia daripada makna yang diajar dalam ilmu aqaid naik sampai musyahadah hatinya kepada makna hakikat. Mana? La ilaha illallah ay la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada sebenar-benar ada melainkan Allah. Kenapa? Kerana kita yang ada ni ada bukan tak ada dah. Jangan sini bahaya ni kalau kita tak faham betul istilah ulama tasawuf, kita akan tuduh ulama tasawuf ni falsafah pula. Sebab apa? Sebab cakapan mereka tu ada mustalahat di sisi mereka. Contoh dia kata alam ini sekira-kira pada mata hati dipandang syuhud di dalam batin hati tidak ada mumahdin. Tak ada. Jadi kalau kita baca lagi kitab tauhid, kitab usuluddin, kitab ilmu aqaid yang mengiktikadkan alam ni tak ada ni kelompok kafir. Mana? Saufasta'iyah. Kayak gitu. Saufasta'iyah. Mana? Puak-puak yang mengiktikadkan alam ni sebenarnya tak ada ni. Ni kita ni tak ada ni. Meja ni tak ada. Lepas tu hak kita nampak macam ada ni takhayul dipanggil, khayalan saja. Fatamorgana saja. Seperti air yang kita tengok atas jalan raya ketika mana panas tu kan. Ada tak air tu? Tak ada sebenarnya. Kalau kita gigi, tak ada pun air. Nampak jauh macam ada air. Makhluk ni seperti itulah. Siapa kata? Saufasta'iyah. Siapa yang i'tikad seperti itu murtad dia, kufur. Wal a'yazubillah min zalik. Lalu dalam kitab orang tasawuf cakapnya seakan-akan seperti itu. Ni. Lagu mana? Dia kata makhluk ni pada hakikatnya adamu mahal. Tak ada semata-mata. Tak ada. Bukan tak ada senguti. Ka'anna. Seolah-olah seperti tidak ada. Apa lagu tu? Kenapa lagu tu? Sebab kata ulama tasawuf, cuba tengok dalam kitab tauhid apa ulama duk bahas. Alam ini ada. Tapi ada alam ini mungkinul wujud. Terima ada, terima tak ada. Bahkan sebelum Tuhan buat makhluk ni, satu makhluk Tuhan tak buat lagi, kita punya tak ada tu wajib. Tak ada kita tu qadim bahkan. Sebab apa? Tak ada permulaan bagi tak ada kita. Betul tak? Bila Tuhan buat je makhluk yang pertama, makhluk yang seterusnya dikatakan imkanil wujud. Mana? Terima nak ada, terima nak tak ada. Bohnya ada kita, bermakna ada kita didahului oleh tak ada. Sambil-sambil ada ni terima tak kata tak ada, terima. Terima adamul sabiq, terima adamul hal, terima adamul istiqbal. Tidak ada yang lagi akan. Bahkan ada kita ni pasti tak bersambung dengan tiada, pasti bahkan pasti.
Ha. Jadi ada spesies lagu ni banyak tak ada pada ada. Ayo, reka-reka dah. Orang tak salah kalau gitu banyak tak ada pada ada. No? Ada didahului oleh tiada. No, sambil-sambil ada tu terima nak kata tak ada. Terima nak kata tak ada sekarang, terima tak nak kata tak ada lagi akan. Lepas tu ada dia tu pasti bersambung dengan tak ada. Weh, banyak tak ada pada ada. Seolah-olah semua tak ada lah. Seolah-olah. Apa lah? Jadi bukan ulama tasawuf kata kita ni tak ada. Tak ada mana munggu Tuhan buat kita. Tuhan cipta kita daripada tidak ada kepada ada. Jadi orang tasawuf sungguhnya apabila dia duk kuat wirid, kuat zikir ni. Nah, sampai mata hati dia tu syuhud tidak ada yang ada melainkan Allah, sehingga diri dia pun dia tidak berasa ada. Tak berasa ada. Sebab diri kita ni ada ni sekejap saja. Aku Zaid, aku Mamat, aku Doloh, aku Pok Mat, nah, aku Timoh, aku Lijah, aku Zainab. Sampai bila? Sampai bila? Nah, 40, 50 mati mah tak ada lah aku tu. Nah, hak sebenar-benar aku siapa? Sebenar-benar aku ni Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Oh, ana, sungguh-sungguh ananya Allah. Ana kita ni hanya majazi saja. Kayak gitu. Betul tak? Sekejap saja. Nah, sekarang ni hidup lagi duduk menapah. Nah, susah-susah. Boleh bercakap lah. Saya Pak I. Ini kitab saya, ini serban saya, ini baju saya, itu anak saya, di luar sana kereta saya, di sana rumah saya. Bila ni? Siapa satu masa? Tak ada nyawa tubik keluar daripada tubuh tu kan? Tak ada lah saya Pak I-nya. Tak ada lah. Kau kata kita lagi bila kita mati, rumah kita lagi. Tak ada lah. Tu jatuh pesaka dah. Kayak gitu. Bermakna saya Pak I, saya Doloh, saya Somad, saya Said, saya Wa'iyah, kau ikut gila. Nah, saya itu ada limitnya, ada batasnya. Siapa masa tak ada. Tak ada. Lepas tu bila hacul bu habis segala dunia ni, tu kata limanil mulkul yaum, siapa pemilik mutlak pada hari ni? Limanil mulkul yaum, siapa pemilik mutlak hari ni? Mula sedap benar duit saya, harta saya, tanah saya, pakak saya. Hacul habis segala bumi ni. Limanil mulkul yaum, siapa hak sebenar pemilik mutlak hari ni? Senyap, tak ada siapa jawab, enggak hacul lebu habis. Lalu Nabi Idris lah, dia jawab, kata ba'dul mufassir, lillahil wahidil qahhar, pemilik mutlak hari ni hanya bagi Tuhan satu-satunya yang maha mengerasi di atas hambanya. Jadi orang tasawuf ni ketika mana dia duk kuat sangat berzikir tu, sehingga tersyatah, dia panggil syatah ni, terlucu lidah keluar daripada mulut dia perkataan yang memberi sengka ngaku Tuhan kau pocik ni, gitu dah. Padahal dia tak sedar tu. Kalau sedar tak panggil pano. Orang tak panggil pano. Pano ni tak sedar. Gila. Orang gila perlu buat kira orang gila. Gila ke Tuhan tapi ni. Tak boleh buat kira. Tak boleh dibuat kira apa hak dia bercakap tu. Sebab dia tanpa sedar. Ada pohon ni sedar ni. Wahum jahalatul mutasawwifah, mereka hak mengaku iktikad Tuhan menyerap dalam tubuh, menyatu dengan hamba ni, ialah orang-orang bodoh yang berpura-pura tasawuf, berpura-pura sufi. Kononnya mereka ni ahli sufi, ahli tasawuf, padahal jauh daripada ajaran sebenar ilmu tasawuf. Tengok bagaimana pegangan mereka, tengok. Yaquluna, berkata, yakni beriktikad mereka itu puak-puak jahalatul mutasawwifah ni, puak-puak jahil yang berpura-pura tasawuf ni. Dia katakan yang iktikad ni, innahu ta'ala,
Sesungguhnya Allah Ta'ala ni al-wujudul mutlak, ialah wujud mutlak. Ada mutlak. Itu dah. Ada mutlak. Apa mutlak? Ai bila qaidin. Itu mana ada mutlak, tanpa kait. Nah, Tuhan ni hak wujud mutlak. Wa anna ghairahu, dan bahawa selain daripadanya, selain daripada Allah, la yattasifu, tidak bersifatlah ia ghairahu tadi, tidak bersifatlah selain daripada Allah tu bil wujudi aslan, tidak bersifat dengan ada langsung. Kita ni sebenarnya tak ada langsung ni, tak ada ni. Ni kan mutasawwifah ni, dia terjerumus di dalam lembah falasifah saufastaiyah tadi. Jadi kita ni langsung tak ada, bukan ada kita, hanya fata morgana saja. Tu nah. Tu. Hingga mana lah ini gayah dia, setara mana nah orang panggil Tuhan ni ialah wujud semata-mata, dan selain daripada Tuhan tu tidak boleh bersifat dengan wujud langsung. Hatta iza qalu, sehingga apabila berkata mereka itu, puak-puak jahalatul mutasawwifah ni, dia kata mana? Al insanu mawjudun, bermula manusia itu yang ada. Dia kata manusia ni ada. Fa maknahu, maka bermula maknanya, makna perkataan mereka itu, maknanya apa? Annalahu, ialah bahawa sesabik ada bagi manusia tu ta'alluqan bil wujudil mutlaqi, berhubung kait dengan ada mutlak tadi. Gapo ada mutlak? Wahwa, dan ia wujudul mutlak Allahu Ta'ala. Gitu. Apa maksud ni? Artinya apabila seorang yang beriktikad jahalatul mutasawwifah ni, dia kata manusia ni ada, sebenarnya yang dikosak, yang ditujukan ialah manusia tu ialah Allah. Itu sebab yang ada mutlak siapa? Allah. Manusia tu tak ada. Bila kata manusia tu ada tu siapa? Allah. Jadi yang dimaksudkan manusia tu ada, manusia tu ialah Allah. Kereta ada tu siapa? Allah. Jadi kereta tu Allah. Sudah lah. Habis semua benda jadi Allah. Dah? Tu berat tu. Nah, tu. Jadi jaga-jaga fok kita, jangan sampai ke tahap tu. Tak tahulah di Sya'lan ni ada ke tak nah. Kalau zaman saya duk mengaji dulu di Pondok Pasir Sumber tu, ada. Nah, orang-orang hok berahi gini tu dicari tutup guru kat luar, kat dalam kapung belak lemak. Nah, lepas tu doa bercakap kedai kopi gitu. Aku ialah aku, engkau ialah engkau, gapo tahu duk merapu kat sini ni. Pegangannya gapo? Pegangannya kita ni Allah. Jadi apabila tengok ke lembu ada. Artinya apa? Lembu tu Allah. Sebab ada tu siapa? Wujud mutlak Allah. Huwallah. Kayak gitu. Lembu ada, maka lembu tu Allah. Gitu. Surah Ittihadiyah ada. Surah Ittihadiyah ni Allah. Ikutlah apa sahaja yang dikatakan ada, hakikatnya ada tu ialah Allah. Jadi semua Allah belaka ni. Dengan dia pun Allah. Berat tu. Nah. Jadi orang hak iktikad lagu ni tak ada syak ragu-ragu, kafir. Tengok dia kata mana? Qala al-allamatul al-amir, telah berkata orang yang bersangat-sangatan alim, iaitu Syekh Al-Amir. Dia kata tu fi hasyiyati Abdissalam, dalam kitab Hasyiyah Abdissalam, hasyiyah bagi syarah Jawharatit Tauhid Imam Ibrahim Al-Laqani. Dia kata kan wahwa, dan ia ini i'tikad. Siapa i'tikad lagu ni? I'tikad kata Tuhan ni menyerap dalam tubuh hamba dan menyatu menunggal dengan hamba. Hamba ialah Tuhan, Tuhan ialah hamba. Karena wujud mutlak hanya Allah. Selain daripada Allah tidak boleh dikatakan ada, melainkan kalau kita kata ada, itu ialah Allah. Itu. Insan ini ada, insan ini Allah. Menyatu dengan Allah.
meresap Allah dalam tubuh insan tersebut, maka pegangan lagu ni kufrun sorihun, kekufuran yang terang-terangan. Kafir. Jangan ragu-ragu lah nama. Dok kafir lagi. Dok kafir siapa yang dikok gitu. Itu. Allahu akbar. Wala hulula wala tihada, tidak ada pegangan Tuhan menyerap di dalam tubuh hamba, dan tidak ada pegangan yang diajarkan oleh Nabi Tuhan itu menyatu dengan hamba. Tidak ada. Adapun sahabat Nabi itu dipanggil syatohah. Mana? Ada hamba tak ingat dia punya lafaz hadis tu. Lebih kurang ceritanya seorang sahabat tu dia nak sesuatu dengan Allah, dia minta dengan Allah, ya Allah aku nak gini. Tiba-tibanya dapat gapo dia nak. Terlalu happy sangat ni, siapa terlupa. Ya Rabbi anta abdi wa ana rabbuka. terlalu suka sangat, happy sangat tu, siapa terbalik lidah dia cakap, hei Tuhanku, akulah Tuhanmu, Tuhan hamba-Ku. Lepas tu lagu mana tu? Ya Rasulullah, aku salah sebut tu ya Rasulullah, terlalu happy sangat, kelacar lidah. Tak apa Rasulullah kata, mu tak ingat. Sebab apa? Sebab nikmat hak mu nak tu Tuhan beri sagam lupa dirimu tu. Maka syatoh terkeluar dari telancar lidah dia panggil. Sabqul lisan, syatohah. Tapi bukan duk sahih cakap gitu dah. Okey, telancar lidah je. Lagu tu dah. Kerana terlalu happy sangat, tak sedar diri dia. Tak sedar. Itu. Masuk dah. Nak berhenti awal ni kita nak pakai nak kita tengok depan TV belakang kan. Fa in waqa'a, maka jika berlaku, jatuh makna berlaku, min akabiril auliyai, daripada setengah pembesar-pembesar wali-waliullah. Jatuh ke apa? Ma yuhimu zalika, oleh barang yang memberi waham, yang memberi seka, zalika akan demikian itu akidah hulul wal ittihad. Uwila, nescaya ditakwilkan, bima yunasibuhu, dengan barang yang munasabah akan dia, akan barang kama yaqa'u minhum fi wahdatil wujudi, seperti mana barang yang terjatuh daripada mereka itu aulia illah fi wahdatil wujudi, di dalam masalah wahdatul wujud. Ini pun masalah besar juga ni, wahdatul wujud. Wahdatul wujud makna yang sesat itu makna hulul wal ittihad tadi. Wahdatul wujud, satu yang ada. Mana? Sebenar-benar yang ada tu hanya Allah, wujud mutlak. Selain daripada Allah tu tidak ada hakikat. Lepas tu yang kita kata ada juga tu, ada tu Allah dah. Sehingga kita kata al-insanu mawjudun, bermula manusia tu yang ada, bermakna bermula manusia tu ialah Allah yang ada, meresap dalam tubuhnya, menyatu dengan dia. Tu akidah sesat. Wahdatul wujud ni kalau makna seperti itu sesat. Ada juga seumpama Imam Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar, yang maksudnya yang menerima orang panggil istilah wahdatul wujud, tetapi bukan makna hulul wal ittihad. Yang dikehendakinya ialah pandang hati kepada makhluk ini tidak ada yang menggerak, yang mendiam selain daripada Allah. Kita berhenti sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad. 'Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 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 'Asyhadu anna Muham
wabarakatuh.
Asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah ati sayyidana wa lana Muhammad wasyarafa wad-darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan innaka la baik. Sikit dah. Wala mana dia? Fa in waqa'a, maka jika berlaku min akabiril auliya, daripada setengah pembesar-pembesar wali-waliullah, berlaku gapo mayuhimu oleh barang yang memberi sengkalah zalika, akan demikian itu hulul dan ittihad. Macam mana sebut tadi lah. Nah, ada dalam sejarahnya Allah kata tasawuf wali-waliullah ni ada cakap dia tu memberi waham. Nah, anal haq ma fi jubbati illallah, ikutlah cakap dia tu bukan sama-sama begitu. Dia mari tai bengah dia ni. Tai fana dia tu. Nah, dia tak sedar ke diri. Keluar pada lidah dia tu cakap yang memberi sengka, ngaku Tuhan kau kayak gitu. Macam tadi lah. Dalam sahabat, dalam kisah para sahabat, ada seorang sahabat tu yang nak sesuatu dengan Allah Taala, duk minta doa dengan maya hajat, tiba-tiba dapat. Maka terlalu happy sangat sehingga bertukar dia cakap. Mana? Ya Rabbi ana rabbuka wa anta abdi. Terbalik je dia ni. Itu lucu lidah. Bukan sama-sama gitu, bukan. Nah, lagu mana? Kalau orang panggil kita duk tiba-tiba ada uwila, ditakwilkan. Jangan terima bulat-bulat kita, jangan. Ni masalah fok-fok batiniyah ni. Dia guna ke orang panggil tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tasawuf yang syatohah, yang dirakam dalam sejarah, tidak dapat mengawal, lidahnya tersyatoh, terlancar lidah, maka dijadikan modal untuk pegangan hulul dan ittihad dia. Sudah. Kita kena sangka baik. Lagu mana sangka baik? Uwila bima yunasibuhu, ditakwilkan dengan barang yang munasabah akan dia, akan barang. Kama yaqa'u, seperti mana barang yang jatuhlah ia barang, minhum, setengah daripada mereka itu akabiril auliya, fi wahdatil wujudi, di dalam masalah wahdatil wujud. Jadi wahdatil wujud ada beberapa mafhum yang difahami oleh ulama. Nah, satunya mafhum hulul dan ittihad. Wahdatul wujud dengan makna satu yang ada, berarti ada mutlak ialah Allah. Ada kita ni tak ada. Lepas tu bila kita kata kita ada, bermakna kita tu Allah. Sebab yang ada mutlak hanya Allah. Gitu. Ni kafir. Siapa yang tiga itu kafir. Ijma' ulama. Tak ada khilaf-khilaf lagi. Tapi di sananya Imam Ibrahim Bajuri menapis makna wahdatul wujud tadi dengan makna yang boleh diterima di dalam pegangan. Maksudnya apa? Satu yang ada pada pandangan batin seseorang aulia illah tadi, tidak ada yang menggerak, yang mendiam. Pada hakikat hanya satu saja yang menggerak dan yang mendiam. Siapa? Allah. Siapa yang menyejuk? Allah. Siapa yang mencerah? Allah. Siapa yang memberi angin? Allah. Siapa yang menggerakkan nadi kita, darah kita, degup jatuh kita, turun naik nafas kita, kelip mata kita, gerak diam kita? Siapa hakikatnya? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Jadi dipanggil wahdatul wujud juga, tapi makna dia tu bukan hulul ittihad. Lalu dibangkang oleh sebagai ulama pula, kalau makna lagu tu bukan wahdatul wujud, itu wahdatul syuhud pula dah.
Duduk balah samah 50 sen panggil dia tu ni. Orang Kelantan panggil samah, orang Selangor panggil 50 sen. Sama 50 sen. Nah, jadi Tok Guru hamba kata gini, nak panggil wahdatul wujud ke nak panggil wahdatul syuhud ke, yang penting makna dia tu bagaimana. Itu yang penting makna. Kalau maknanya sama, maka tak ada masalah. Sebab wahdatul syuhud betul satu pada pandangan mata hati. Nah, melihat makhluk, banyak makhluk, tapi mata hatinya memandang satu yang menjadikan, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang menaikkan, yang menjatuh, yang menghidup, yang memati. Siapa? Ada lagi? Masih Allah ada lagi? Tak ada dah. Satu saja. Makna tu betul tak dalam akidah? Betul kalau pakai makna tu. Maka ulama kata tak usah duk guna wahdatul wujud lah, wahdatul syuhud tu lebih tepat. Kata Imam Bajuri, tak apa nak kata wahdatul wujud pun makna gitu juga. Nah, tu macam-macam lah khilaf ulama. Jadi bagi kita orang awam ni, kalau sebut wahdatul wujud, maknanya Tuhan dengan kita menunggal menyerap. Tuhan tu ialah wujud mutlak. Kita ni tidak ada langsung. Bila kita kata kita ada, bermakna kita Allah, kerana Allah lah wujud mutlak, maka fahamlah kita itu wahdatul wujud yang diijma' oleh ulama. Kafir siapa yang tiga lagu tu. Susah. Nah, tu susah. Tu lagu tu dah. Baik, kita berhenti situ dulu. Pakat tak sabar nak klik pecek TV rumah ni. Nah, kaqau li ba'dihim, seperti perkataan sebahagian mereka itu, aulia illa au akabiril aulia, ma fil jubbati illallah. Wow, pelik cakap ni. Ini perkataan Abu Mansur Al-Halak. Satu hari, orang pergi ke rumah dia, tanya, siapa ada di rumah ni, hey Abu Mansur Al-Halak? Dia kata, ma fil jubbati illallah. Jangan kata dalam rumah, tidak ada dalam jubah aku ni melainkan Allah. Sudah. Kata kafir lah. Dia ni, kafir. Dan memang dia dihukum bunuh. Dipenggal. Bahkan dibakar jasad dia. Dan yang menandatangani, yang menurunkan taukid dia panggil, untuk mempersetujui dihukum bunuh Abu Mansur Al-Halak ni, ialah Ra'isus Sadah Sufiyah, Ra'isut Ta'ifah Sufiyah, iaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Jaga-jaga ada tu ni. Ketika mana dia nak tanda tangan tu, dia buang serba tasawuf dia ni. Lepas tu ambil serba ahlul fuqaha, dia pakai, barulah dia tanda tangan. Setuju. Apa? Orang ni kena hukum bunuh ni. Kalau tak hukum bunuh, habis kaca bila masyarakat. Sekejap waras, sekejapnya mari dengar dia sudah. Ni. Itu kita sambung semula pula. Ka qauli ba'dihim ma fil jubbati illallahu wallahu a'lam wa ilmuhu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, ambil sedikit kesempatannya nak ucap jutaan dan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu ayah, muslimin muslimat hak hadir pada hari kenduri kesyukuran sebenarnya pelajar-pelajar kita boleh pindah hari itu. Dan hamba pun nak minta maaf lah kalau hak hadir tu hamba tak ada nak layan molek, sebabnya duk sibuk aku jemaah ni butibah tak boleh nak masuk rapat dia ni, jadi kena mengaku gimari nah. Jadi hamba minta maaf banyak sebab tak boleh nak wilayah yang terbaik. Mudah-mudahan majlis kesyukuran hak seterusnya esoknya kalau siap bangun niaga pula kan, ya kita perbaiki lagi. Nah, jadi alhamdulillah, nah
duit-duit kita duk wakaf selama ni nak beli tanah sehingga siap orang panggil lebih kurang 80% lah masjid tu nah. Alhamdulillah pahala jariahnya sudah berjalan sebab pelajar-pelajar kita sudah jemaah dan hidup orang panggil kuliah-kuliah. Jadi didoakan supaya mudah-mudahannya berkekalan sampai hampir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.